Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fauzan bin Anwar, nombor metrik 282371 dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk yang diberi, iaitu langkah-langkah untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi. Slide ini disediakan oleh 282663 Muhammad Syukri bin Abdullah, 282117 Ahmad Kamalul Yakin bin Roslan, 282275 Muhammad Amirul Azmir bin Ahmad Asmadi, dan yang terakhir 282548 Siti Khadijah binti Yaakob. Sebelum saya menyentuh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi, mari saya perkenalkan apa itu pengenalan komunikasi. Pengenalan komunikasi. Komunikasi merupakan kunci utama dalam perkembangan sosial harian. Komunikasi adalah satu proses interaksi antara dua hala atau lebih. Komunikasi terbentuk pada dasar idea atau pemikiran individu yang seterusnya disusun menjadi maklumat. Komunikasi disampaikan sama ada melalui kod visual, kod suara atau kod tulisan secara langsung. Seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan definisi komunikasi? Komunikasi didefinisikan sebagai proses pemindahan maklumat, idea atau perasaan satu individu kepada individu atau kumpulan yang lain. Komunikasi adalah satu bentuk perkongsian atau perhubungan antara dua pihak. Komunikasi merupakan satu proses penting bagi seorang individu untuk menyampaikan maklumat sama ada secara verbal atau tidak verbal yang akan mempengaruhi tingkah laku orang lain. Kaedah komunikasi. Komunikasi akan sentiasa memberi kesan kepada manusia. Komunikasi antara dua pihak adalah proses yang akan melibatkan perhubungan di antara sumber, mesej, penerima dan maklum balas. Kesemua empat aspek ini merupakan aspek utama berlakunya proses komunikasi. Manusia boleh dikategorikan sebagai sumber kerana berupaya untuk berkomunikasi. Sesuatu yang mempunyai makna bagi meneruskan komunikasi dikenali sebagai mesej. Penerima juga dikenali sebagai pendengar kerana mampu mentafsir makna yang terkandung di dalam mesej yang disampaikan atau diterima. Sementara itu, proses komunikasi yang melibatkan satu putaran dipanggil sebagai maklum balas. Langkah-langkah meningkatkan keberkesanan komunikasi. Terdapat beberapa langkah yang boleh digunakan oleh individu bagi mempraktikkan komunikasi yang berkesan. Berikut adalah beberapa cara atau cadangan untuk menjadi penyampai berkesan. Yang pertama, sentiasa bersedia. Maklumat yang jelas amat penting bagi seorang penyampai untuk menyampaikan maklumat. Penyediaan maklumat untuk disampaikan kepada penerima haruslah melalui kaedah-kaedah yang mudah difahami dan senang diterima. Hal ini kerana maklumat yang disampaikan dengan tepat dapat memberi keberkesanan dan impak yang betul kepada penerima. Bersedia dari segi penyampaian dan penerimaan maklumat merupakan salah satu cara untuk keberkesanan komunikasi tercapai. Yang kedua, di dalam langkah-langkah komunikasi berkesan adalah pastikan penerima bersedia. Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling ketika penyampaian maklumat dijalankan. Kepelbagaian cara dalam menyalurkan maklumat adalah penting supaya maklumat dapat diterima oleh setiap lapisan masyarakat. Penyampai haruslah bersedia memerhati gerak-geri penerima supaya maklumat yang disampaikan dapat diterima dengan betul. Maklumat yang diterima dengan betul dan tepat dapat menghasilkan komunikasi yang berkesan di dalam sebuah perbincangan antara individu. Saya Ahmad Kamalul Yakin bin Roslan, nombor metrik 282117.
Saya akan menerangkan langkah-langkah komunikasi berkesan. Yang pertama, bersemuka. Maklumat yang disampaikan melalui bersemuka atau berdepan lebih berkesan berbanding melalui alam maya. Penyampai boleh berinteraksi secara terus terhadap penerima dan mampu untuk membaca setiap gerak-geri dan bahasa dan badan penerima. Yang kedua, bahasa dan ayat yang difahami umum. Bagi mencapai komunikasi yang berkesan, arahan atau maklumat yang disampaikan hendaklah difahami oleh setiap penerima. Bahasa umumnya atau bahasa perantaraan yang boleh difahami kedua pihak amat penting bagi mencapai komunikasi yang berkesan. Yang ketiga, sediakan contoh. Menyediakan contoh atau demonstrasi tentang maklumat yang disampaikan supaya penerima mendapat gambaran yang jelas. Kewujudan contoh yang jelas dapat membantu penerima berfikir secara tepat dan mampu mengelakkan salah faham terhadap informasi yang disampaikan. Dan yang terakhir, maklumat penting. Sentiasa menggandakan penekanan terhadap makluman penting supaya penerima tidak terlepas pandang semasa sesi berkomunikasi berlangsung. Saluran atau platform yang betul. Platform yang mempunyai banyak iklan atau daya tarikan luar yang tinggi haruslah dielakkan supaya penerima dapat memberi fokus semasa penyampaian maklumat dijalankan. Gangguan di atas talian merupakan satu faktor penyebab maklumat yang disampaikan tidak tepat dan seterusnya komunikasi berkesan tidak tercapai. Persekitaran yang tenang. Kawasan persekitaran yang kurang gangguan seperti gangguan bunyi atau sebarang bentuk gangguan yang mampu menghilangkan fokus penerima atau penyampai amat sesuai digunakan sebagai kawasan penyampai maklumat. Peluang komunikasi dua hala. Penyampai haruslah memberi peluang kepada penerima untuk memberi pendapat, idea atau mengutarakan soalan supaya maklumat yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan tepat. Sesi soal jawab. Sesi soal jawab mampu menguji kefahaman penerima terhadap maklumat yang disampaikan. Langkah-langkah komunikasi berkesan. Poin yang ke-11 adalah persefahaman antara dua individu. Ketika komunikasi sedang berlaku, seseorang individu mempunyai rasa untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang wujud di dalam diri seseorang individu yang lain. Ia juga mampu memberi suatu kepuasan bagi seseorang penyampai apabila masalah atau sesuatu isu dapat diselesaikan. Poin yang ke-12 adalah tingkah laku. Tingkah laku seseorang penyampai merupakan salah satu aspek yang penting untuk seseorang penerima melahirkan rasa hormat di dalam menerima maklumat. Sikap positif yang ada pada penyampai mampu menarik minat penerima untuk mudah menerima sesuatu maklumat ataupun sesuatu arahan yang akan disampaikan. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Komunikasi berkesan yang dapat disimpulkan mampu memberi peranan yang penting dalam sesebuah organisasi atau masyarakat. Seperti contoh, operasi pada sesebuah organisasi menjadi lebih lancar apabila komunikasi yang berkesan di antara pengurus dan pekerja bawahan itu berlaku. Selain itu, komunikasi juga mampu menjalinkan dan mendefinisikan dalam bentuk hubungan antara dua individu atau individu yang lain. Okey, seperti contoh iaitu hubungan menjadi lebih akrab. Okey. Komunikasi yang berkesan dalam kalangan masyarakat akan menyebabkan maklumat yang ingin disampaikan dengan mudah, tepat dan efisien kepada penerima. Terakhir sekali adalah kenyataan yang diberikan. Kita simpulkan bahawa komunikasi yang berkesan sangat penting bagi melahirkan individu dan masyarakat yang berilmu, berketerampilan dan berkeyakinan tinggi.